أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung pengajian kita kepada halaman 122, iaitu dalam perbahasan ayat mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu ayat mutasyabihat ni kena tahu dulu asal usul perbahasan dia. Jadi ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita okay, tak apalah video kabur pun tak apa Yang penting suara tu jelas. Ayat mutasyabihat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW, yang mana di dalam ayat mutasyabihat ni dia membicarakan tentang masalah-masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni kita dah bincangkan bahawa sifat Allah ni terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sifat zatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, iaitu sifat yang membicarakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga adalah sifat khabariyah, yang mana sifat khabariyah ni dia adalah membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan di dalam kitab dia, yang mana sifat tersebut sekiranya difahami secara zahir, dia akan membawa kepada tajsim dan dia akan membawa kepada tasbih. Jadi
tiga sifat Allah Subhanahu wa taala ini dibahagikan oleh para ulama supaya manusia boleh faham terdapat beberapa bahagian dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua sifat itu mesti dihukumkan secara zahir. Jadi kita belajar sebelum ni dalam perbahasan sifat. Sebelum kita belajar sifat 20 tu saya ada jelaskan tentang tiga jenis sifat, iaitu sifat zatiah. Sifat zatiah ni adalah sifat yang kita duk bicara, itulah sifat 20, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Maka itu adalah sifat zatiah, yang mana sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat zatiah ini yang perlu kita faham adalah yang mana Allah wajib untuk bersifat dengan sifat tersebut dan mustahil untuk Allah bersifat dengan lawan sifat tersebut. Sebagai contohnya, Allah bersifat dengan sifat wujud, maka mustahil Allah bersifat dengan sifat tiada, adam. Allah Subhanahu wa taala wajib untuk bersifat dengan sifat qidam dan baqa, maka mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lawan kepada sifat qidam dan baqa, iaitu sifat hudus dan fana. Begitu juga dengan sifat-sifat lain, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah. Maka wajib untuk Allah bersifat dengan sifat yang wajib bagi dia, iaitu sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayah, sifat sama', sifat basar dan juga sifat mutakallim. Dan mustahil untuk Allah bersifat dengan lawan kepada sifat qudrah, iaitu al-ajzu. Dan juga mustahil untuk Allah lawan kepada sifat iradah, iaitu sifat iradah apa? Berkehendak. Maka lawan dia adalah ijbar. Maka mustahil untuk Allah bersifat dengan lawan kepada iradah, iaitu sifat mujbir, iaitu dipaksa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala wajib untuk bersifat dengan sifat ilmu, maka mustahil untuk dia bersifat dengan lawan sifat ilmu, iaitu jahil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala wajib untuk bersifat dengan sifat sama', sifat hayah, maka mustahil untuk Allah bersifat dengan lawan dia, iaitu maut, mati. Begitu juga Allah wajib untuk bersifat dengan sifat sama', maka mustahil untuk Allah bersifat dengan lawan kepada dia, iaitu sifat peka. Begitu juga wajib untuk Allah bersifat dengan sifat basar, melihat, maka mustahil untuk Allah bersifat dengan sifat buta. Dan juga Allah wajib untuk bersifat dengan dia sifat mutakallim, maka mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat bisu. Maka kesemua sifat-sifat ini disebut sebagai sifat zatiyah. Maka perbahasan sifat zatiyah itu terangkum dalam perbahasan sifat yang mana wajib untuk Allah bersifat dengannya dan mustahil untuk Allah bersifat dengan lawan kepadanya. Manakala sifat mustahil, sifat yang pertama tadi sifat zatiyah, yang kedua pula adalah sifat fi'aliyah. Iaitu sifat fi'aliyah ini adalah sifat yang mana boleh Allah untuk Zaini, ayat mutasyabihat bukan dibahagi pada tiga. Saya cerita tentang sifat dulu. Okay. Sifat ini terbahagi kepada tiga bahagian. Okay. Sifat ini dijeniskan kepada tiga bahagian, iaitu sifat yang pertama adalah sifat zatiyah, sifat yang kedua adalah sifat fi'aliyah, dan yang ketiga adalah sifat khabariyah ataupun sifat mutasyabihat. Maka yang sifat 20 yang kita duk bincang sebelum ni, maka dia adalah termasuk di dalam perbahasan sifat zatiyah. Dan yang kedua pula adalah sifat fi'aliyah. Sifat fi'aliyah ni maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala boleh untuk bersifat dengannya dan juga boleh untuk Allah bersifat dengan lawannya. Contoh seperti sifat fi'aliyah adalah at-takhliq, iaitu mencipta. Allah boleh mencipta dan juga Allah boleh untuk tidak mencipta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat at-tarziq, iaitu memberi rezeki. Maka Allah boleh bersifat dengan sifat memberi rezeki dan Allah juga boleh bersifat dengan tidak memberi rezeki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala boleh bersifat dengan menghidupkan. Allah juga boleh bersifat dengan mematikan. Maka kesemua sifat-sifat ini adalah termasuk dalam perbahasan sifat fi'liyah, sifat yang mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini terkandung dia adalah di dalam 99 nama Allah. 99 nama Allah ini di dalamnya itu terkandung berbagai-bagai sifat Allah. Termasuk di dalamnya adalah sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Okey.
Jadi dalam 99 nama Allah ini semua sifat ada, iaitu sifat zatiah dan juga sifat fi'liyah. Manakala jenis yang ketiga pula adalah sifat Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah ini adalah sifat khabariyah atau disebut sebagai sifat mutasyabihat, ataupun kalau bahasa mudah sekarang ni kita panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi, ya. Jadi sifat mutasyabihat ataupun ayat mutasyabihat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mana Allah mensifatkan diri dia dengan sesuatu sifat, yang mana sifat tersebut kalau kita fahamkan mengikut zahirnya, maka dia akan membawa kepada tasbih ataupun membawa kepada tajsim. Apa maksud tasbih? Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim itu adalah menyama jeniskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka itu adalah satu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan sifat khabariyah ni sebahagian ulama'nya dia bahaskan dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Kalau kita dah belajar perbahasan sifat wahdaniyah sebelum ni, saya ada jelaskan tentang isu kam muttasil dan kam mufasil fi sifat. Jadi dalam perbahasan kam muttasil dan kam mufasil fi sifat, dia telah para ulama' membahaskan di dalamnya, termasuk di dalam perbahasan penafian terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat yang serupa jenisnya, serupa sifatnya dengan makhluk. Maka dalam kam muttasil dan kam mufasil itu dah dibahaskan sifat khabariyah. Tetapi ada sebahagian ulama' lain dia tidak memasukkan perbahasan sifat khabariyah di dalam perbahasan sifat wahdaniyah, tetapi dia membahaskan sifat khabariyah pada satu topik yang lain. Walau apapun, isunya adalah sama sahaja, nak menceritakan tentang masalah sifat khabariyah yang berlega di kalangan masyarakat. Yang nak ceritakan bahawasanya sifat khabariyah ini bukanlah satu sifat yang mana sifat tersebut menunjukkan kepada zahir sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh sifat khabariyah ni diantaranya adalah sifat yadun, berdasarkan kepada dalil yadullah fawqa aydihim. Begitu juga contoh sifat Allah yang lain, iaitu sifat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu Allah bersemayam di atas aras. Maka zahir ayat tersebut menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk. Contohnya nak kata Allah Subhanahu wa taala ni ada tangan. Maka itu adalah mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kerana tangan itu adalah salah satu daripada sifat-sifat makhluk, iaitu sifatnya adalah berjuzu, sifatnya adalah beranggota, dan sifat tersebut telah menafikan kam munfasil, telah mengisbatkan kam muttasil fi sifat dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Jadi kerana itu dalam perbahasan sifat ayat mutasyabihat atau sifat khabariyah ini, kita akan bahaskan bagaimana pegangan ulama salaf dan juga ulama khalaf terhadap ayat mutasyabihat ini. Jadi ayat mutasyabihat ini secara umumnya perlu diketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ayat ini dalam Al-Quran bukan untuk diambil secara zahirnya. Bukan diambil secara zahirnya. Tetapi ayat ini adalah untuk nak menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk nak menunjukkan bahawasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat yang zahir maknanya, ada yang sifat maknanya adalah makna yang majazi, iaitu makna yang mana tidak boleh diambil dengan makna zahir. Jadi kalaulah seandainya kita katakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalau kita katakan kita mengambil zahir daripada sifat-sifat tersebut, contohnya sifat tangan, sifat kaki, dan juga sifat muka, contohnya wa yabqa wajhu rabbika, sifat muka. Jadi sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah itu merupakan anggota. Maka anggota itu adalah mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala, sebab kita dah belajar dalam perbahasan kam munfasil fi sifat dan juga kita belajar dalam perbahasan kam muttasil fi sifat, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha suci dia daripada sifat berjuzuk-juzuk. Maka muka itu adalah merupakan salah satu daripada juzuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada juga setengah orang kata sekarang ni. Contoh orang kata bukan macam tu Ustaz. Kita kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tangan, ada muka, ada kaki, ada berbagai-bagai bentuk lagi. Tetapi muka Allah tak sama dengan muka kita. Tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Maka itu bukanlah salah satu daripada kaedah para ulama mengambilnya. Maka muka Allah tak sama dengan muka kita. Tapi sekarang isunya adalah bukannya muka Allah tu tak serupa dengan muka kita. Maka itu kita katakan al-jismu la kal ajsam. Maka itu kaedah al-jismu la kal ajsam itu adalah salah satu juga daripada kaedah yang diambil oleh golongan mutasyabihat untuk nak mengelirukan orang awam. Nak mengelirukan orang awam bahawasanya Allah juga berjuzuk-juzuk. Sebenarnya itu telah menafikan juga itu juga telah mengisbatkan bagi Allah kam mufasil, iaitu penafi kam mufasil kam muttasil fi sifat, yang mana kam muttasil itu telah dijelaskan sebelum ini dalam perbahasan wahdaniyah bahawasanya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada berjuzuk-juzuk. Jadi kalau kita kata Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki, walaupun muka, tangan dan kaki itu adalah tidak serupa dengan manusia, tetapi muka, tangan dan kaki itu memberi makna yang jelas kepada juzuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memberi makna yang jelas bahawasanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada al-jawarih, iaitu ada anggota. Maka kesemua sifat-sifat tersebut tidak boleh dihukumkan secara zahir, tidak boleh diambil secara zahir daripada nas tersebut. Maka kaedah berinteraksi dengannya akan kita bahaskan selepas ini. Al-ayatul mutasyabihat. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada engkau sebuah kitab yang mana terdapat padanya ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat ni apa? Yang mana hukumnya jelas. Hukumnya jelas. Ayat yang berbentuk muhkamat ni maka perlu diambil secara nas yang jelas. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala kata ayat muhkamat apa? Contohnya aqimis solah, maka dirikanlah solat. Tidak boleh ditakwilkan makna aqimis solah tu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa atuz zakah, maka kau laksanakanlah zakat, tunaikanlah zakat. Maka perlu dilaksanakan dan ditunaikan zakat tersebut secara zahir. Tidak boleh ditakwilkan maksud tunaikan zakat itu kepada makna yang lain. Itu adalah ayat-ayat, bentuk-bentuk ayat muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Maka bagi di dalam ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini juga di dalamnya ada juga ayat yang berbentuk mutasyabihat. Yang dimaksudkan dengan mutasyabihat ni adalah ayat yang berbentuk samar-samar, yang mana ayat tersebut adalah memberi makna yang berbentuk keraguan, memberi makna yang merujuk kepada satu bentuk keraguan, yang mana kalau orang baca secara zahir nas, maka dia boleh terjerumus ke dalam lembah kekufuran. Yang mana terjerumus itu adalah dengan menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga sebut tidak boleh mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala al-jismu la kal ajsam. Kenapa tak boleh kata al-jismu la kal ajsam? Maksud al-jismu la kal ajsam itu adalah Allah ini adalah seperti jisim, tapi jisim tak seperti jisim-jisim yang lain. Contohnya kamu kata Allah ada tangan, tapi tangan tak serupa manusia. Kenapa tangan itu boleh jadi jisim? Sebab kita tahu bahawasanya kaedah kita memahami tangan itu, kaedah kita faham tangan itu, kita tahu bahawasanya tangan itu adalah satu anggota. Tangan itu adalah satu bentuk anggota, dan juga tangan itu mestilah ada jisim. Maka daripada jisim itu kita kata Allah ada tangan, tapi tangan tak serupa manusia. Maka itu juga termasuk di dalam kekufuran yang jelas nyata. Sebab para ulama kata kaedah untuk berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini dia ada dua kaedah, iaitu kaedah at-tafwid dan juga kaedah at-ta'wil. Jadi kaedah tafwid kita akan jelaskan selepas ini, dan ta'wil juga kita akan jelaskan selepas ini. Okey. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Maka makna ni kamu carilah sendiri dalam Quran Daripada ayat ini, minal ayatil karimah, na'lam anna al-Quranul Karim yastamilu ala ayatil muhkamat, ay la tahmilu ta'wil, wa hiya wadihatud dilalah. Jadi daripada ayat Al-Quran di atas ini, kita tahu bahawasanya Al-Quran ini
merangkumi di dalamnya ada ayat-ayat yang berbentuk muhkamat, ayat yang berbentuk hukum, ayat yang berbentuk hukum. Jadi ayat tersebut dia bukan mutasyabih. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu arahan, bagi sesuatu suruhan, bagi satu larangan, maka dia adalah ayat muhkamat. Iaitulah tahtamil ta'wil, yang mana ayat tersebut dia tidak boleh dipegang, tidak boleh diambil dengan kaedah takwil. Jadi contohnya Allah kata aqimis solah wa atuz zakah, maka tidak boleh diambil takwil daripada ayat tersebut. Maka kalau Allah kata dirikanlah solat, maka kamu wajib solat. Bukan solat pakai niat, bukan solat itu pakai online. Dia bukan solat begitu. Tapi takwilan-takwilan seperti ini maka dia adalah batil, sebab itu ayat itu telah pun dihukumkan sebagai muhkamat. Wahia wadihatud dilalah, yang mana jelas pendalilan dia, yang mana jelas bukti dia, yang mana jelas pendalilan dia menunjukkan bahawasanya ayat itu adalah ayat muhkamat. Contohnya dalam masalah ru'yatullah, melihat Allah di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Jadi ayat tersebut adalah ayat muhkamat yang secara jelas zahir Allah menyatakan dalilnya dalam Al-Quran bahawasanya di akhirat kelak manusia akan melihat Allah di akhirat kelak. Maka ayat itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, maka dia termasuk di dalam perbahasan ayat muhkamat. Dia bukanlah satu ayat yang berbentuk mutasyabihat. Okey. Wa ayatun mutasyabihat tahtamilu ta'wilat katsirah wa laysat wadihah ad-dilalah. Dan juga di dalam Al-Quran itu merangkumi di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah perbahasan ayat-ayat mutasyabihat, yang mana cara untuk kita berinteraksi dia, cara untuk kita pegang dia adalah dengan takwilan-takwilan, mentakwil ayat tersebut. Okey. Walaysat wadihah ad-dilalah, dan ayat-ayat tersebut dia tidaklah menunjukkan kepada dilalah yang jelas, tidaklah menunjukkan kepada pembuktian yang jelas. Maka para ulama telah berpegang, ulama-ulama pemikir-pemikir Islam telah berpegang tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, yang mana mereka ini akan kita bahaskan di bawah ini cara mereka berinteraksi dengannya. Yang pertama, awalan, mauqifus salaf, pegangan ulama salaf, salafil ummah, iaitu pegangan ulama salaf yang terdahulu. Kesemua mereka itu adalah golongan-golongan yang mengambil kaedah menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang bentuk perkara-perkara yang boleh menunjukkan kepada tasbih, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar suci. Okey. Alladzina hamalu rayatud da'wah al-islamiyah mundzul bidayah wa antalaqu biha fi jami'il ittijahat. Jadi golongan ulama salaf ini, sifat mereka dia bukan seperti ulama khalaf. Ulama salaf ini mereka disebabkan mereka ini begitu hampir dengan Nabi, maka mereka ini tidak berani langsung untuk nak mengubah ataupun nak mengambil kaedah yang berbeza daripada apa yang diamalkan pada zaman Nabi. Jadi contohnya Sayyidina Abu Bakar dulu, Sayyidina Umar, kesemua mereka sedangkan hendak menulis Al-Quran itu sendiri pun ditentang oleh Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Kerana ianya tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Akan tetapi Sayyidina Umar lah yang mula-mula sekali memerintahkan untuk menulis Al-Quran itu menjadi menjadi mushaf. Jadi penulisan ayat Al-Quran ini juga merupakan salah satu daripada ibadah yang mana dikatakan juga sebagai bid'ah hasanah, yang mana pada zaman Nabi tak dibuat, tetapi pada zaman sahabat dibuat. Sebab pada zaman Nabi dulu ada orang menulis Al-Quran dengan hadis di atas pelepah-pelepah tamar, di atas batu dan di atas papan-papan, dan berbagai-bagai cara mereka menulis. Jadi pada zaman Nabi itu lalu Nabi memerintahkan supaya ayat Al-Quran itu tidak ditulis. Nabi melarang untuk menulis ayat Al-Quran kerana ayat Al-Quran itu diambil secara intiqal, disampaikan daripada satu mulut kepada mulut, iaitu secara talaqi bil musyafahah. Jadi pada waktu itu Nabi melarang untuk menulis ayat Al-Quran, tetapi Nabi tidak melarang untuk menulis hadis. Lalu pada waktu tersebut ayat Al-Quran tidak ditulis. Kemudian selepas daripada zaman Nabi, para ulama, iaitu golongan-golongan sahabat, iaitu selepas kewafatan Nabi, mereka melihat apabila ramai daripada kalangan sahabat yang hafizul Quran, yang penghafaz Al-Quran ni, semuanya kebanyakannya ramai yang mati ketika mana berjihad.
Lalu di antara mereka itu ramailah, ramai yang mati ketika berjihad. Lalu Sayyidina Umar memikirkan satu perkara yang mana tidak pernah dibuat pada zaman Nabi, iaitu Al-Quran itu perlu dibukukan ataupun perlu ditulis. Perlu ditulis. Lalu pada zaman Sayyidina Umar tu berlakulah permulaan penulisan Al-Quran, penulisan Al-Quran yang mana pada zaman Nabi tidak dilakukan. Jadi sifat golongan sahabat ini, mereka ini sangat takut untuk nak berbicara tentang sesuatu benda yang tidak dibicarakan oleh Nabi. Sebagai contohnya pada zaman Sayyidina Umar, ketika mana datang seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini datang, lalu dia membicarakan tentang isu ayat mutasyabihat. Macam inilah yang dok kata Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada muka dan berbagai-bagai berdasarkan kepada dalil Al-Quran. Lalu daripada hal demikian, Sayyidina Umar panggil Abdullah bin Zubair, kau mai sini kejap. Dia panggil Abdullah bin Zubair, lalu dia tanya, apa yang kau bicarakan tentang ayat mutasyabihat? Lalu Abdullah bin Zubair pun cerita tentang ayat mutasyabihat tersebut. Lalu Sayyidina Umar dia ambil pelepah tamar, dia ketuk kepala Abdullah bin Zubair tadi tu sampai berdarah. Okey, jadi peristiwa ini pun telah berlaku dan dibukukan. Jadi pada zaman sahabat itu, para sahabat ni sifat dia adalah mereka ini sangat suci, sangat tahir, sangat muthir, sangat bersih daripada sebarang bentuk penyelewengan. Bersih sebarang bentuk penyelewengan yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Hingga kan hendak menulis Al-Quran itu sendiri pun, para sahabat pun masih berkira-kira lagi nak melihat impak dia terhadap umat dan juga impak dia terhadap memperbaharui apa yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Okey. Lalu sifat para sahabat ini, apabila mereka berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, bila mereka membaca sahaja ayat mutasyabihat, lalu mereka membaca dengan sekali lalu sahaja. Bila sampai contohnya surah Taha ayat kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Jadi apabila sampai kepada ayat tersebut, mereka tidak berhenti untuk membicarakan ayat tersebut, tetapi kaedahnya mereka teruskan bacaan tanpa mereka mencari-cari maknanya. Perlu difahami bahawasanya para sahabat dan juga para ulama pada zaman salaf, mereka bukanlah tidak memahami ayat mutasyabihat. Bahkan mereka lebih memahami daripada ulama khalaf lagi, kerana mereka adalah golongan yang paling hampir dengan Nabi SAW. Mereka adalah golongan yang paling hampir dengan Nabi. Siapakah yang lebih mulia daripada kita? Maka tentulah ulama salaf, kerana mereka adalah golongan yang paling hampir dengan Nabi. Lalu apabila mereka adalah golongan yang paling hampir dengan Nabi, maka siapakah yang lebih memahami Al-Quran daripada mereka itu? Lalu bukanlah kerana mereka tidak berbicara tentang ayat mutasyabihat menunjukkan mereka jahil tentang masalah ayat mutasyabihat, tetapi mereka mengetahui, cuma mereka tidak mahu membicarakannya supaya tidak mengelirukan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Okey. Jadi di kalangan para sahabat itu boleh dikatakan hampir kebanyakan mereka itu semuanya mujtahid belaka. Hampir, tidak semua tetapi hampir boleh dikatakan sahabat itu adalah mujtahid belaka. Jadi apabila berijma'nya para sahabat, maka sesuatu hukum itu mesti adalah diambil menjadi perundangan Islam. Maka wajib untuk mengikuti ijma' para ulama. Okey. Jadi golongan para sahabat ini, mereka ini sangat-sangat bersih, sangat-sangat suci sifat mereka, yang mana mereka tidak berani langsung untuk mengambil dan berbicara tentang isu-isu yang lebih sensitif daripada ini lagi. Lalu allazina hamalu rayatid da'wah al-islamiyah munzul bidayah, dan mereka inilah golongan yang mula-mula sekali memegang ataupun mengambil tampuk dakwah Islamiyah semenjak permulaan Islam lagi, semenjak permulaan datangnya Nabi lagi. Mereka lah orang yang pertama mula-mula sekali memeluk Islam dan mereka menyampaikan dakwah Islam tersebut. Wa talaqu biha fi jami'il tijahat, yang mereka berpegang dengan apa yang kaedah yang mereka gunakan itu daripada segenap sudut. Haula'i salaf talaqul ayat al-mutasyabihat bil imanil kamil. Jadi golongan salaf ini mereka beriman dengan ayat mutasyabihat tadi. Apabila mereka bertemu dengan ayat mutasyabihat, mereka mengambil ayat mutasyabihat tersebut dan mereka beriman dengannya dengan sesempurna iman. Bukan seperti kita bila sampai ayat mutasyabihat ni, apa maksud dia, tak. Golongan ulama salaf mereka beriman secara terus.
Apabila dikatakan bahawasanya yadullah fawqa aydihim, mereka tak tanya, tak berhenti kejap, mana, apa maksud ni, apa maksud yadun ni, apa maksud rijlun ni, apa maksud wajhun ni. Dia tidak bertanya. Apabila sampai sahaja tersebut ayat tersebut, maka mereka terus beriman dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna yadun, dan menyerahkan sebulatnya makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mereka membicarakan yadun macam tangan manusia ke, ataupun yadun ni tangan Allah tak serupa tangan manusia ke. Dia tak macam tu. Jadi para sahabat apabila sampai sahaja ayat ini, mereka terus beriman, mereka terus yakin bahawasanya ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, tanpa mereka terus membicarakan tentang masalah mutasyabihat. Wat taslimul mutlaq, dan keimanan mereka itu adalah mutlak, wal i'tiqad bi sihhatiha kama hiya wa lam yashghalu anfusahum bil bahthi, dan mereka beriktikad dengan sahnya, beriktikad dengan sahihnya ayat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kama hiya, sebagaimana datangnya ia. Jadi bagaimana ayat itu turun, macam itulah mereka beriman, tanpa mereka ada mengambil sesuatu pun perkara yang berada di luar daripada yang dimaksudkan daripada ayat ini. Lalu kaedah mereka ini bukanlah seperti kaedah golongan sekarang ni. Bila tanya, ada hadis kata aina Allah fis sama', lalu macam mana fis sama' tu, Allah duduk kat langit ni macam mana? Dia berbicara lebih-lebih tentang berbicara tentang isu ni. Lalu golongan salaf itu tidak mengambil kaedah tersebut, sebab golongan salaf apabila mereka bertemu dengan ayat mutasyabihat, lalu mereka lalu sahaja, dan lalu mereka beriman dengan sebenar-benar keimanan tanpa ada bentuk keraguan langsung. Walam yashqalu anfusahum bil bahsi an ma'na laha, dan mereka tidak menyibukkan diri mereka itu untuk berbahas tentang makna yang dikehendaki daripada ayat tersebut. Mereka tidak langsung menyibukkan diri mereka untuk berbahas tentang makna-makna ayat ini. Imanan minhum bi annaha minal ayat, lalu mereka beriman terhadap segala ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tanpa mereka mengambil sesuatu pun ayat ini untuk mereka mengetahui secara dalam lagi. Minal ayat allati la ya'lamu haqiqatiha, yang mana mereka tidak tahu, mereka mengambil ayat ini, mereka beriman dengannya, yang mana mereka tidak bertanya-tanya lagi tentang isu ayat ini, yang mana ayat ini mereka tidak tahu hakikat dia, illallah Subhanahu wa taala, yang mana hakikatnya hanya Allah sahaja yang mengetahui. Illa annahu fi nafsil waqti, kecualilah bagi golongan ulama salaf ini, pada masa yang sama mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, nazzahullah, mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala an ay musyabihah, dalam masa yang sama mereka mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menafikan sebarang bentuk tasbih, sebarang bentuk penyerupaan. Sebarang bentuk penyerupaan itu bermaksud apa? Bermaksud tak boleh, mereka tidak langsung mengatakan ayat ini Allah ada tangan tak serupa manusia, ataupun Allah ada tangan tapi tangan tu bagaimana, dan juga tidak mentakwif ataupun tidak memberi kaifiat kepada bagaimana kefahaman terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini. Lalu mereka juga mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka menafikan sebarang bentuk musyabihatin bil makhluqat. Mereka musyabahatin bil makhluqat, dan mereka tidak langsung memberi penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Wa an kulli amaratil hudus, dan juga mereka tidak langsung memberi memberi penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perkara-perkara yang baharu. Wa qad su'ila Malik, maka telah ditanya kepada Imam Malik bin Anas, iaitu salah satu daripada ulama salaf, iaitu imam 4 mazhab, iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kesemua mereka ini adalah ulama salafus salih, iaitu golongan yang hidup pada 300 Hijrah. Jadi perlu diketahui, golongan salafus salih bukanlah yang kita dengar sekarang ni, salafi ni. Salafi sekarang ni dia adalah wayang je. Wayang kulit je. Salaf yang sebenar-benar salaf diiktiraf oleh ulama adalah golongan yang hidup pada abad 300 Hijrah yang pertama, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum, iaitu sebaik-baik kurun adalah kurun aku,
kemudian kurun selepas aku, dan kemudian kurun selepas aku. Itu Nabi sebut 3 kali. Iaitu para ulama meletakkan sempadan masa bagi golongan salaf ini disebut sebagai sebaik-baik kurun adalah 3 kurun yang pertama, iaitu 100 hijrah, 200 hijrah dan 300 hijrah. Ada sebahagian ulama lagi dia mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan hadis ini sebaik-baik kurun adalah sahabat, tabi'in dan zaman Nabi SAW, iaitu zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga zaman atba' tabi'in. Jadi tak kisahlah daripada kalangan daripada pendapat mana pun yang kita ambil, tapi pendapat yang jumhur ulama pegang bahawasanya sebaik-baik kurun adalah 300 hijrah yang pertama sahaja. Dan itulah golongan yang disebut sebagai salafus salih, golongan yang disebut sebagai sebenar-benar salaf. Bukan salaf yang macam sekarang ni ya. Dia bukan salafi sekarang ni ya. Sekarang ni orang menyandarkan diri mereka kepada salafi ataupun menyandarkan diri mereka dengan mengatakan bahawa mereka ni adalah golongan salafiyah, iaitu golongan yang mengikut salaf. Maka golongan-golongan ini mereka banyak lebih kepada satu bentuk menyandarkan diri, tetapi mereka sebenarnya bukanlah golongan salafiyah yang sebenar. Ini berdasarkan kepada pendapat daripada yang dikemukakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, yang disebut di dalam beberapa buah kitab dia. Di antara kitab dia adalah tentang As-Salafiyah Zarh Marhalah Zamaniyah lil Mubarakah La Madhabul Islami. Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan bahawasanya golongan yang disebut sebagai yang menyandarkan diri mereka sebagai salafi ataupun salafiyah ini sebenarnya bukanlah mereka ini adalah salafi yang sebenar, sebab mereka ini telah mengubah banyak perkara yang mana tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi golongan yang memahami bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan, tapi tangan tak serupa manusia, ada kaki, kaki tak serupa manusia, juga adalah salah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Quran yang diturunkan iaitu yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada 2 kaedah ulama ambil. Kaedah yang pertama adalah tafwid. Apa makna tafwid? Iaitu menyerahkan makna sebulatnya kepada Allah tanpa menterjemahkan yadun itu kepada tangan, tanpa menterjemahkan wajhun itu kepada muka, tanpa menterjemahkan ataupun tanpa memberi makna bahawasanya yadun itu adalah yadun yang bersifat hakikat. Jadi apa kalau kita katakan yadun tu, Allah sebut yadun itu adalah tangan, maka tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana? Maka dia akan timbul satu persoalan bagaimana kaifiyat. Dan juga yadun itu kalau kita faham bahawasanya yadullah, yadun itu sebagai satu tangan, maka kita telah mengisbatkan bagi Allah adanya had, iaitu adanya had, sebagaimana yang telah kita belajar dalam perbahasan kamuttasil fi sifat. Jadi kalau kita katakan bahawasanya Allah ada tangan, maka tangan Allah tu bagaimana? Apa yang kita faham sebagai tangan? Tangan itu adalah salah satu daripada juzuk-juzuk zat. Jadi kalau kita kata Allah ada tangan, maka Allah ada juzuk bagi zat dia. Kalau kita kata Allah ada wajah, maka wajah itu adalah merupakan salah satu daripada juzuk bagi zat dia. Maka diorang kata, tak ustaz, tangan Allah ni tak serupa tangan manusia. Dia bukan isu tangan Allah tak serupa tangan manusia. Isunya adalah apabila mengisbatkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tangan, ada wajah dan sebagainya, maka itu telah mengisbatkan Allah itu mempunyai sifat-sifat yang tidak layak bagi dia, iaitu mengisbatkan juzuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita katakan, habis ustaz dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Jadi bersemayam ni Allah itu, bila kita kata bersemayam tu macam mana? Apa yang kita faham dengan bersemayam? Ataupun jalisun, duduk. Jadi kalau kita terjemah sebagai duduk, mereka kata Allah ni duduk, tapi duduk tak serupa manusia. Okey, kita faham apa takrif bagi duduk. Duduk itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Jadi kalau kita kata Allah itu duduk meletakkan sesuatu di atas sesuatu, memberi makna bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada jisim di atas jisim. Jadi kalau dia orang kata duduk di atas aras, maka Allah meletakkan jisim dia di atas aras Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang telah kita jelaskan dalam perbahasan wahdaniyah sebelum ni, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mencipta segala sesuatu, dia tidak berhajat kepada sesuatu itu untuk dia duduk. Kalau dia mencipta aras untuk dia duduk, maka dia telah berubah. Faham? Dia telah berubah. Jadi kalau dia berhajat kepada aras yang dia cipta, maka dia telah berubah.
Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mencipta aras, dia duduk kat mana? Maka dia telah mengubah diri dia. Sebelum ni dia tidak berhajat kepada aras, sekarang dia berhajat kepada aras untuk dia duduk. Jadi begitu juga kalau kita kata Allah tu duduk atas aras, ataupun Allah itu ada tangan, ataupun Allah itu ada kaki. Maka kalau duduk itu, kalau kita katakan Allah itu duduk di atas aras itu, kita tahu bahawasanya seseorang itu apabila dia duduk daripada atas ke bawah. Meletakkan punggung daripada atas ke daripada meletakkan suatu jisim daripada arah atas ke bawah. Maka itu telah mengisbatkan arah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan arah itu Allah yang cipta. Telah kita bahaskan dalam perbahasan wahdaniyah. Allah tidak terlibat bagi dia arah. Maka kalau kita kata Allah duduk di atas aras, maka telah mengisbatkan bagi Allah itu adanya arah pada dia. Begitu juga apabila kita telah mengatakan bahawasanya Allah itu duduk atas aras, kata, maka kita telah mengisbatkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya tempat. Sebab kalau nak duduk sesuatu benda, kalau kita nak duduk kalau kita nak duduk di atas aras pun, maka aras itu ada tempat tak? Mesti ada tempat. Jadi kalau kita meletakkan Allah itu duduk di atas aras, maka kita telah meletakkan Allah itu bertempat. Sedangkan tempat itu Allah yang cipta. Okey, begitu juga jika kita mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas aras, maka kita tahu bahawasanya aras itu adalah jisim yang dicipta daripada air. Maka kalau Allah duduk di atas aras, maka kita telah mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala berjisim. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta jisim, mencipta aras, maka aras itu adalah jisim. Jadi iktiraf bagi duduk itu adalah kita faham jisim di atas jisim. Maka kita telah mengisbatkan jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita telah mengisbatkan sifat jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada sebahagian daripada jisim ataupun seluruh zat Allah Subhanahu Wa Taala itu jisim, maka kesemua itu telah mengisbatkan sifat-sifat yang naqis bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana penyerupaan Allah dengan jisim-jisim yang lain. Walaupun tidak semua kita katakan Allah duduk tapi tak duduk tak serupa manusia, maka kalau duduk tak serupa manusia itu juga telah mengisbatkan bagi Allah sifat kekurangan. Kerana apa? Apabila Allah tu bersifat dengan duduk, dia ada had. Dia ada had. Contohnya kita katakan Allah duduk di atas aras, kata. Orang kata Allah duduk di atas aras. Jadi sama ada aras itu lebih besar daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada aras. Sebab apa? Sebab contohnya kita duduk atas kursi, kita tengok kita punya punggung. Kalau kita duduk, kalau punggung kita besar, punggung kita adalah melebihi had daripada kursi. Tapi kalau punggung kita kecil, maka punggung kita adalah kurang daripada kursi. Maka itu telah meletakkan had bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita telah meletakkan saiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aras itu ada saiz dia, ada had dia. Ada had dia. Had dia ada besar mana? Besar, dia sangat besar. Tetapi dia masih lagi ada had. Maka kalau kita katakan Allah duduk di atas aras, maka bagi dia ada had untuk dia. Had dia, saiz dia besar ke kecil, siapa lebih besar? Adakah zat Allah ataupun aras lebih besar? Ataupun zat Allah lebih kecil daripada aras? Jadi berbagai-bagai lagi isu yang timbul apabila kita meletakkan sifat mutasyabihat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang zahir. Sebab itu kaedah interaksi para ulama salaf, apabila mereka berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, mereka tidak mengambil dengan makna yang terus. Golongan salaf mengambil berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini dengan cara mereka mentafwidkan makna, iaitu mereka beriman dengan ayat tersebut. Allah menurunkan lafaz-lafaz Al-Quran seperti yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan berbagai-bagai lagi dalil-dalil yang lain mutasyabihat. Tetapi golongan ulama salaf, mereka berinteraksi dengan apa? Mereka berinteraksi dengan beriman sebenar-benarnya kepada ayat tersebut tanpa mereka menentukan makna dia, dan mereka menyerahkan makna dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bukan hanya semata-mata ayat Quran, tetapi ada juga hadis-hadis mutasyabihat. Contohnya di antara hadis mutasyabihat adalah, dalil dia adalah antaranya adalah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turunnya Allah ke langit dunia, fi sama'id dunya fi kulli lailah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada waktu-waktu yang tertentu tu. Jadi kalau nak katakan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, maka itu telah meletakkan had bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab langit dunia ni ada saiz dia, ada ruang dia,
ada jisim dia. Walaupun dia bukan jisim latif, mungkin dia bukan dia jisim kasif, dia adalah jisim yang latif. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, maka bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah masuk ke dalam langit. Apabila dia masuk ke dalam langit, maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada had. Sebab apa? Dia diliputi oleh langit. Contohnya apabila kita masuk sesuatu bilik. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruang bilik, oleh kerana ruang bilik itu lebih besar daripada kita, maka kita boleh masuk. Cuba ruang bilik itu lebih kecil daripada kita, boleh tak kita masuk? Tak boleh, sebab ruang bilik itu ada had dia dan badan kita ada saiz dia, ada had saiz kita. Maka itu telah menunjukkan bahawa sifat yang naqis ataupun sifat yang kurang bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah perkara yang mustahil bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh faham, bagi tahu faham Jadi apabila Imam Malik ditanya, wa qad su'ila Malik, Imam Malik bin Anas. Jadi ulama salaf ini, di antara mereka adalah ulama yang mazhabil arba'ah, iaitu ulama imam mazhab yang 4. Kesemua mereka itu lebih terkenal dengan mereka semua itu lebih terkenal dengan mazhab dalam fiqh. Sungguh pun mereka itu terkenal dalam mazhab fiqh, tetapi kesemua ulama-ulama salaf, kesemua ulama mazahib, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Ahmad, kesemua mereka itu juga adalah ulama tauhid juga, iaitu ulama mutakallimin juga. Dan kesemua mereka itu juga mengarang kitab-kitab akidah juga. Contohnya seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengarang kitab Fiqhul Akbar dalam menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Salafus Salih. Dalam kitab tersebut dengan jelas menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh julus, tidak boleh duduk di atas aras, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh qarar ataupun menempati aras tersebut. Jadi ini disebut dalam wasiat Imam Abu Hanifah yang keempat kepada anak murid dia, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta aras tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala istiwa 'alal arsy, dan juga tidak ada kaifiat bagaimana istiwa Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ditetapkan makna istiwa itu dengan makna duduk, dan juga tidak ditetapkan makna istiwa itu dengan makna bertempat. Tetapi istiwa itu adalah diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Imam Malik apabila ditanya tentang masalah ayat mutasyabihat. Imam Ahlil Madinah, apabila Imam Ahlil Madinah, iaitu dia adalah ulama Ahlil Madinah, tentang makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lalu Imam Malik berkata, faqala radhiyallahu anhu, maka berkatalah Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul, istiwa itu tidak dijahili. Wal kaif ghairu ma'qul, dan kaifiat bagaimana istiwa tersebut tidaklah dapat difikirkan. Jadi golongan salafi bila saya sebut salafi, dia bukan salaf. Salafi adalah yang sekarang yang menyandarkan diri dia kepada salaf, tetapi mereka bukan salaf pun. Mereka menyandarkan diri dia sahaja kepada salafi, tetapi hakikatnya mereka membawa akidah tajsim. Okey, jadi golongan salafi ini ada sebahagiannya mereka ini sebahagian mereka ini ada yang meriwayatkan kalam Imam Malik ini dalam daripada riwayat-riwayat yang palsu. Antara dia riwayat dia adalah wal kaif, tengok al-istiwa ma'lum. Dia al-istiwa ghairu majhul dan juga al-istiwa ma'lum. Wal kaif ghairu majhul. Wal kaif majhul. Dan kaedah wal kaif majhul itu, wal kaif majhul, dia bukan, kalau dekat dalam buku ni dia tulis wal kaif ghairu ma'qul. Tetapi ada satu riwayat yang palsu yang datang disebut sebagai wal kaif majhul. Okey, itu adalah riwayat yang palsu. Jadi riwayat palsu ni kalau kita katakan kaifiat Allah Subhanahu Wa Taala itu majhul, maka bermaksud dia boleh diketahui tetapi dia masih lagi dijahili. Maka itu sebab riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih, dan riwayat tersebut dia boleh membawa kefahaman bahawasanya Imam Malik ini adalah golongan yang tasbih, sedangkan Imam Malik tak kata begitu. Jadi riwayat yang sahih ini antara dia adalah al-istiwa ghairu majhul ataupun istiwa ma'lum, wal kaif ghairu ma'qul. Itu baru riwayat yang betul. Wasu'al wal imanu bihi wajib, dia ada tinggal sikit. Wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Dan beriman kepada ayat mutasyabihat ini adalah wajib, dan juga mempersoalkan tentang ayat ini adalah bid'ah. Okey.
Jadi ini riwayat yang sahih. Kalau dia sebut dalam riwayat tu wal kaif ghaira ma'qul, maka itu adalah riwayat yang sahih. Jadi riwayat yang batil itu salah satu dia adalah wal kaif majhul. Dan riwayat yang wal kaif majhul tu maksud dia kenapa tak boleh kata wal kaif majhul? Sebab iaitu wal kaif, iaitu kaifiat ayat ini dijahili. Kenapa tak boleh kata gitu? Sebab kalau kita kata wal kaif majhul, maka ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifat istiwa alal arsy bagi Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahawa kaifiat itu masih lagi dijahili, tetapi dia boleh diketahui tak? Boleh. Cuma bukan pada masa sekarang. Maka sebab tu riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Walaqad kana muntalaqihim fi zalika qawlihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Jadi yang ni kita boleh tinggalkan dulu yang ni dia nak ceritakan tentang wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Jadi ada ulama kata ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran itu menunjukkan tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabihat ini daripada sudut makna dia. Tidak ada orang yang boleh diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ulama kata bukan di situ waqaf dia, tetapi waqaf dia wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhun, iaitu orang yang mendalami. Jadi ini adalah perbahasan daripada sudut tafsir dia saja. Okey. Kita terus kepada perenggan seterusnya. Waqad su'ila Muhammad bin Hasan, iaitu Muhammad bin Hasan ini adalah merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah. Anil ayatin wal akhbar allati fiha min sifatillah. Jadi apabila Muhammad bin Hasan iaitu murid kepada Imam Abu Hanifah mengenai, dia adalah murid yang besar, mu'tabar, ulama mu'tabar. Ulama mu'tabar dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah ini, beliau apabila ditanya tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ma yuaddi zahirihi ila tasbih, yang mana zahirnya itu membawa kepada tasbih, iaitu membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Lalu apa jawab dia? Namurruha kama ja'at. Jadi maka kita beriman terhadap bagaimana datangnya ayat tersebut. Wa nu'minu biha, dan kita beriman terhadap ayat tersebut. Wala naqul kaif wa kaif, dan kita tidak langsung membicarakan bagaimana ayat tersebut. Tidak menceritakan kaifiat ayat tersebut. Maka ayat tersebut hanya diimani sahaja tanpa menceritakan tentang kaifiat. Maka itu menunjukkan bahawasanya sifat mutasyabihat ini diambil oleh ulama salaf tanpa mereka memberi makna yang batil, tanpa mereka memberi sesuatu makna yang tidak jelas. Okey. Okey, kalau jelas begitu jelas Yang kedua, tadi yang pendapat ulama salaf tadi adalah kaedah ulama salaf berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Yang kedua pula adalah kaedah ulama khalaf berinteraksi pula dengan ayat mutasyabihat. Jadi mauqifil khalaf. Jadi kaedah ulama berpegang dengan ayat mutasyabihat ini pula adalah wahum ulaikal ladzina atau ba'da sahabah wat tabi'in. Iaitu ulama khalaf ini adalah golongan yang datang selepas daripada sahabat dan tabi'in. Jadi kenapa orang kata, Ustaz, kenapa kita nak ikut ulama khalaf? Kenapa kita tak ikut ulama salaf terus? Habis yang dok ikut ulama salaf tu siapa dia? Ulama khalaf lah. Kalau bukan ulama khalaf yang bawa ilmu ni pada kamu, siapa yang bawa? Jadi ulama khalaf ini juga adalah merupakan ulama yang hampir dengan Nabi. Di antara mereka itu adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi yang hidup sekitar 260 Hijrah. Walaupun mereka ini lahir dan hidup pada zaman ulama salaf, iaitu 260 Hijrah, tetapi mereka ini digelar sebagai ulama khalaf. Mereka tidak termasuk di dalam kategori ulama salaf. Jadi mereka ini hidup di zaman salaf dan juga hidup di zaman khalaf. Jadi walaupun mereka ini tidak disebut sebagai ulama khalaf, tetapi akidah yang dibawa oleh mereka ini adalah akidah yang mengikuti ulama salaf, dan tidak langsung seorang daripada mereka ini pun terpesong akidah dia daripada ulama salaf. Okey, jadi mereka tidak seperti golongan-golongan tasbih, golongan mutasyabihat yang mana membawa
membawa isu-isu mutasyabihat tetapi tidak faham maksud dia, lalu mereka mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dia. Seperti contohnya golongan Karamiyah, iaitu sekitar abad ke-80 Hijrah. Walaupun golongan ini hidup pada zaman salaf, tetapi mereka memahami ayat mutasyabihat itu sehingga mereka mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti jisim manusia, seperti jisim. Begitu juga dengan Syiah Batiniyah, yang mendakwa Allah itu seperti jisim. Okey, jisim. Walaupun ada sebahagian daripada kalangan mereka golongan mutasyabihat, golongan tasbih, iaitu golongan golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah jisim, tapi jisim tidak seperti manusia. Maka itu adalah al-jismu la kal ajsam. Jisim tetapi tidak jisim yang tidak seperti makhluk. Jisim itu adalah jisim sebagaimana ianya. Kalau Allah duduk sebagaimana ianya duduk, tapi duduk tak serupa makhluk. Maka itu adalah kaedah yang salah, sebab jisim walaupun dia tidak serupa dengan makhluk, tapi apa yang kita faham terhadap jisim? Apa takrif bagi jisim sebelum ni yang saya jelaskan? Iaitu jisim itu mesti sesuatu yang ada had, sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang mengambil ruang, sesuatu yang mempunyai berat, sesuatu yang mengambil ruang. Maka sesuatu itu apabila disebut sebagai jisim, walaupun al-jismu la kal ajsam, jisim dia itu tidak seperti jisim makhluk yang lain, tetapi dia tetap sifat dia adalah jisim. Jadi sifat jisim ini pasti dia mengambil ruang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbahasan sifat wahdaniyah kita dah jelaskan bahawasanya sifat dia kam munfasil fi sifat, yang mana bagi Allah Subhanahu kam munfasil fi zat, yang mana bagi Allah kam muttasil fi zat dan juga kam muttasil fi sifat, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh mengambil ruang pada dia. Sebab ruang itu dia yang cipta. Kenapa dia mesti berhajat kepada ruang pula? Dan juga setiap ciptaan yang Allah ciptakan kepada makhluk ini, dia bukan berhajat kepada benda tu. Allah mencipta tempat, maka dia tidak berhajat pada tempat. Allah mencipta aras, maka dia tidak berhajat kepada aras. Kalaulah Allah mencipta sesuatu makhluk, kemudian dia berhajat kepada makhluk tersebut. Contohnya Allah mencipta aras, lalu dia ambil aras untuk dia duduk. Allah cipta kerusi, lalu Allah letak kaki di atas kerusinya. Seperti mana sebahagian golongan salafi yang menyebut perkara ni lah, duduk di atas aras lalu menunjukkan kaki di atas kerusi. Lalu perkara tersebut telah mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu satu perubahan. Sebelum ni Allah tak berhajat kepada aras, tiba-tiba lepas Allah cipta aras, Allah berhajat pada aras untuk dia duduk. Maka adakah dia berubah? Ya, dia berubah. Sebelum ni Allah tidak berhajat kepada kerusi untuk dia letak kaki dia. Sekarang Allah berhajat pula kepada kerusi. Maka adakah dia berubah? Dia berubah. Dan sifat berubah itu adalah hanya berlaku kepada makhluk sahaja dan tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Golongan yang membuat kenyataan palsu kalam Imam Malik itu tidak diketahui, tetapi ada diriwayatkan di dalam sebahagian kitab-kitab ulama tafsir. Ada juga diriwayatkan. Tetapi riwayat tersebut adalah riwayat yang palsu. Cuma tak diketahui siapa yang bawa riwayat tu. Tetapi ada disebut dalam sebahagian riwayat-riwayat. Dan riwayat yang paling sahih yang saya ambil daripada ulama, daripada guru saya sendiri secara bertalaki adalah yang itulah, wal kaif ghairu ma'qul. Dan riwayat yang disebut dalam buku ni juga adalah riwayat yang sahih, iaitu riwayat wal kaif ghairu ma'qul. Tapi wal kaif majhul itu adalah riwayat yang salah, riwayat yang palsu. Walaupun kefahaman makna dia hampir sama, wal kaif ghairu ma'qul dengan wal kaif majhul, nampak macam sama. Dan kaifiat itu dijahili, ataupun kaifiat itu riwayat yang lain pula adalah kaifiat itu tidak dapat difikirkan. Jadi kaifiat yang dijahili itu bermaksud, kalaulah sekarang dia dijahili, akan datang dia akan jahil tak? Dia boleh berlaku alim pada dia, cuma sekarang dia jahil lagi. Jadi itu adalah riwayat yang tak berapa tepat, ya. Tetapi wal kaif ghairu ma'qul ini, yang mana riwayat yang dibawa oleh ulama ini tentang kalam Imam Malik ini menunjukkan bahawasanya kaifiat bagaimananya Allah Subhanahu wa taala itu, keadaannya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa alal arsy itu, istiwa dia itu bagaimana tidak langsung boleh difikirkan. Maka ini telah memotong terus bibit-bibit yang boleh membawa kepada tasbih.
Kalau kita kata wal kaif majhul, maka dia boleh lagi membawa kepada bibit-bibit tasbih. Sekarang ni boleh jahil. Mungkin lepas ni kita tahu kaifiat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia boleh ke arah tu. Okey. Kita tengok kaedah ulama khalaf pula. Bagaimana mereka berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat ni kita dah faham. Antara ayat mutasyabihat itu adalah yadullah fawqa aydihim, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan juga wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, iaitu telah datang Tuhan kamu, telah datang. Sifat jaa, datang itu, mendatangi itu bermaksud berubahnya kedudukan Allah daripada satu tempat kepada tempat yang lain untuk dia datang kepada kita. Jadi wajaa rabbuka itu juga adalah ayat mutasyabihat, mendatangi. Apabila mendatangi membawa maksud bahawasanya dia datang daripada satu tempat yang jauh kemudian datang pada tempat yang dekat. Maka itu juga membawa tasbih. Maka dia disebut oleh ulama sebagai ayatul mutasyabihat. Okey. Yang kedua pula adalah mauqifil khalaf, pendapat ulama khalaf. Wahum ulaikal ladzina atau ba'da sahabah. Jadi golongan salaf ni kita dah tahu bahawasanya mereka ini adalah golongan yang hidup pada 300 Hijrah. Manakala golongan salaf ulama salaf ini mereka hidup 300 Hijrah, manakala ulama khalaf ini mereka hidup selepas daripada 300 Hijrah. Jadi walaupun mereka ini adalah ulama khalaf, maka mereka ini kehebatan ataupun kealiman ataupun sikap dan waraknya mereka ini tidaklah berkurang disebabkan oleh tempoh masa mereka tidak hidup di zaman salaf. Walau bagaimanapun Nabi dah janji bahawasanya sebaik-baik kurun itu adalah ulama salaf, dan sudah tentunya ulama salaf ini adalah lebih mulia daripada ulama khalaf. Itu memang tidak dinafikan. Tetapi kehebatan ulama salaf ini juga ulama khalaf ini tidak juga boleh dinafikan, dan juga mereka ini membawa apa yang dibawa oleh Nabi. Mereka juga mengiktiraf apa yang diiktiraf oleh para ulama salaf, dan mereka berakidah dengan akidah ulama salaf, dan tidak ada di kalangan mereka yang terpesong akidah dia. Dan apa yang dibawa oleh ulama khalaf daripada zaman mereka sehingga ke hari ini, itulah akidah yang dibawa oleh ulama salaf. Bukan kita sekarang ni acah-acah baru belajar nak terus jadi salafi. Jadi tiba-tiba jadi salafi. Habis siapa yang bawa siapa yang bawa kefahaman kepada kita kalau bukan disampaikan melalui ulama khalaf. Jadi ulama khalaf ini juga memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan ilmu-ilmu ini, dan mereka juga adalah di antara golongan yang menyusun ilmu-ilmu ini. وقد رأى هؤلاء أن اللغة العربية سرية بالمعاني حيث يحمل اللفظ الواحد أكثر من معنى. Jadi sebahagian daripada golongan golongan khalaf ini mereka juga memahami bahawasanya lughah Arabiah, iaitu bahasa Arab ini, dia membawa makna, memberi makna juga. Haitsu yahtamilu lafzul wahid aktsaru min makna. Jadi walaupun dia membawa satu lafaz. Contohnya lafaz istawa kata. Walaupun dia bawa satu lafaz sahaja, tetapi begitu banyak makna yang dibawa oleh lafaz tersebut. Contohnya kalau kita katakan ulama golongan salafi ataupun salafiyah, yang sekarang ni dia kata istawa tu, kita ambil makna pertama dia lah, iaitu makna jalasa lah. Sedangkan istawa itu dia ada berbagai-bagai makna. Istawa itu makna yang pertama dia adalah jalasa. Yang kedua adalah beberapa makna lain, qahara, makna berkuasa, makna istaula, dan berbagai-bagai makna, sehingga 16 makna dalam lafaz istawa. Jadi daripada 16 makna itu, kenapa makna yang pertama yang membawa kepada tasbih itu juga dipegang. Okay? Tapi dalam kaedah yang lain juga, contohnya kita kata apabila kita nak pergi sembahyang, apabila kita nak pergi sembahyang, lalu imam pergi berdiri kat depan, dia kata istawu sufufakum, kata. Istawu sufufakum. Jadi istawu tu dia adalah daripada lafaz istawa lah. Istawu itu sebab dia fi'il amar. Dia fi'il amar yang menunjuk pada jamak. Lalu istawu sufufakum. Kenapa semua tidak pakat-pakat duduk belaka? Semua rapatkan saf, betulkan saf. Jadi dia istawa itu juga memberi makna kepada luruskan saf, rapatkan saf, begitu. Jadi kalau kita kata istawa itu mesti diambil makna yang pertama, iaitu dengan makna jalasa,
maka istawu sufufakum pun semua kena duduk belaka. Dia tak boleh berdiri saf. Dia kena duduk belaka gitu. Itu kaedah contoh, kaedah bahasa Arabnya. Yahtamilul lafzul wahid aktsaru min ma'na. Jadi walaupun bahasa Arab ini ada yang dia bawa lafaz dia satu saja lafaz dia, tapi dia memberi begitu banyak makna. Begitu banyak makna. Kama anna bihal isti'arah. Iaitu seperti mana yang kita tahu dalam bahasa Arab ni ada kaedah dia. Kaedah dia dalam bentuk apa? Contohnya isti'arah, kinayah, tasbih, majaz mursal, majaz dan berbagai-bagai kaedah lagi dalam bab balaghah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sesuatu lafaz, tidak mesti lafaz tersebut memberi makna yang hakiki, memberi makna lafaz dia yang zahir. Tetapi kalau ada isyarat-isyarat, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di atas aras dia beristiwa. Jadi istawa itu kita nak terjemah macam mana? Kalau kita terjemahkan dengan makna jalasa, maka dia telah bertentangan dengan lafaz ayat Al-Quran yang lain, iaitu menunjukkan bahawasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada menyerupai Allah akan sesuatu pun. Jadi kalau laisa kamitslihi syai' itu telah bertentangan dengan kaedah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kaedah dia mesti kita tahu bahawasanya ada kaedah cara kita nak berinteraksi dengannya. Jadi para ulama kata perlu diambil dengan kaedah bahasa. Okey. Jadi kaedah bahasanya apabila bertentangan di antara dua ayat ini, maka kaedah bahasanya perlu dipindahkan makna dia. Sama ada istiwa itu oleh kerana istiwa ini telah diletakkan dia di dalam kategori mutasyabihat, maka kaedah ulama salaf berinteraksi, mereka mengambil interaksi ayat ini dengan menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ulama khalaf pula mereka berinteraksi dengan kaedah mentakwilkan ayat ini. Tetapi kena faham kaedah ulama mentakwil. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi. Ulama khalaf apabila mereka mentakwil sesuatu ayat dengan kaedah bahasa, mereka tidak meletakkan bahawasanya itulah makna hakiki yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, mereka katakan bahawasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas ke atas arasnya dia menguasai. Dia menterjemahkan makna istawa itu dengan makna menguasai. Lalu mereka mengatakan bahawasanya makna menguasai itu bukanlah makna hakikat yang Allah kehendaki. Kerana makna hakikat itu hanya Allah sahaja yang mengetahui makna dia. Tetapi makna yang dipindahkan itu mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab dan juga mengikut kaedah-kaedah yang diisyaratkan oleh Al-Quran, hanyalah untuk mengelakkan daripada orang awam itu terpesong kefahaman dia. Hanyalah untuk mengelakkan daripada orang awam daripada fahaman dia itu membawa kepada tasbih. Itu kaedah dia. Mereka itu tidak seperti golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah apabila mereka mentakwil ayat tersebut, mereka mentakwil dengan mengatakan bahawasanya inilah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah kaedah yang salah. Sedangkan ulama khalaf mereka tidak mentakwil lalu meletakkan bahawasanya inilah makna yang hakiki yang Allah kehendaki. Tidak, sebab ayat mutasyabihat ulama khalaf semua mengetahui bahawasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui makna dia yang sebenar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ulama salaf pula, walaupun sebahagian daripada kalangan mereka itu mengambil kaedah tafwid, perlu difahami juga bahawasanya sebahagian daripada kalangan ulama salaf juga ada juga yang mentakwil. Di antara mereka itu adalah Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW pernah berdoa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang mana Nabi Muhammad SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkanlah dia di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia dengan ilmu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas ini adalah di antara sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW, dan sememangnya Ibnu Abbas ini menjadi ulama tafsir yang sangat hebat. Dan kita tahu bahawa di antara kitab muktabar dia adalah tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ketika mana beliau
bertemu dengan sebahagian daripada ayat mutasyabihat. Contohnya di antara ayat mutasyabihat yang ditakwil oleh dia adalah was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu dan segala binaan-binaannya diciptakan oleh tangan-tangan kami. Kami binanya dengan tangan-tangan kami, iaitu biaidin. Biaidin itu adalah jamak kepada yadun. Jadi Imam Ibn Abbas, Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah, Imam Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah, mereka mentakwilkan makna bi'aidin itu iaitu dengan makna biquwwatin, iaitu dengan kekuasaannya. Bukan yang Allah mencipta langit dan bumi itu dengan tangan dia cipta tangan dia tu, tetapi bukan dengan makna tangan hakikat, tetapi mereka mentafsirkannya, mentakwilkannya kepada makna biquwwatin, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama salaf juga tidak semua mentakwil, tidak semua mentafwid, ada sebahagiannya juga mentakwil. Dan ulama khalaf, ulama khalaf tidak semua mentakwil, ada sebahagian daripada kalangan mereka juga mentafwid. Di antara ulama khalaf yang mentafwid juga adalah termasuk di kalangan mereka sebahagiannya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dia juga adalah ada mengambil kaedah tafwid dan sebahagiannya mereka dia mengambil kaedah takwil. Okey, perlu difahami di situ. Golongan Mu'tazilah ni nak tahu ciri-ciri khusus dia, itu kena belajar jauh sikit lagi lah. Sebab dia termasuk dalam perbahasan ilmu kalam. Sebab dia ada ideologi dia sendiri. Dia ada beberapa ideologi yang dapat dikenali. Dia dikenali mereka ini sebagai Mu'tazilah. Di antara ideologi dia adalah tentang masalah Al-Quran ini makhluk, tentang masalah banyak lagi lah. Dan Mu'tazilah ini juga dibahagikan kepada beberapa generasi. Ada sebahagian generasi Mu'tazilah mereka ini tasbih. Ada sebahagian generasi Mu'tazilah mereka tidak mentasbih, tetapi mereka lebih kepada masalah-masalah af'alul ibad dan juga beberapa masalah yang lain. Okey, kita teruskan lagi. Wa qad ra'a haula'i anna al-lughatil arabiyyah siryatun bil ma'ani haitsu yahtamilu al-lafzul wahid aktsar min ma'na kama anna bihal isti'arah wal kinayah wat tasbih wa ghairu zalik. Dan juga lain-lain. Min ad-durubil balaghah, min durubil balaghah. Dia daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan balaghah lah. Walihadza ishtaghalu bisarfi hadhil ayat. Lalu golongan-golongan khalaf ini mereka menyibukkan diri ataupun mereka bergelumang dengan perkara ini dengan mengubah ayat ini berdasarkan kepada khabar-khabar yang datang kepada mereka kepada ma yahtamilu minal wujuh allati la tanaqud dalail tauhid, kepada perkara yang boleh membawa kepada kefahaman yang tidak membawa kepada pertentangan di antara ayat di antara satu sama lain. Tidak membawa pertentangan dengan dalail tauhid, iaitu dilalah ataupun bukti-bukti tauhid. Contohnya macam saya jelaskan tadilah, Allah SWT firman yadullah fawqa aydihim. Tapi dalam kaedah tauhid pula yang lain ada ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi apabila bertentangan ini mereka membawa kepada membawa kepada takwil kepada ayat ini yang mana dia tidak bertentangan dengan dalil-dalil tauhid yang datang. Wal ayatul muhkamat, dan juga pastilah ayat-ayat yang ditakwilkan ini dia tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat yang lain. Summa ma kana min dzalika la yahtamilu siwa zahir. Dan juga golongan khalaf ini juga mereka tidak membawa ayat ini untuk difahami daripada sudut makna zahir dia. Maka ulama khalaf mereka tidak membawa ayat Al-Quran ini, ayat mutasyabihat ini membawa kepada kefahaman makna zahir. Qata'u ala kaunihi murad billah, dan mereka memutuskan saja kefahaman ini kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka bawa daripada takwilan-takwilan yang banyak ini, setiap satu daripadanya kesemuanya adalah sabit daripada dalil-dalil lam yaqta'u ala wahidin minha bikaunihi muradan. Okey, yang mana dalil-dalil ini dia tidak membawa kepada tidak membawa kepada kefahaman yang satu.
Okey, dia membawa kepada fahaman yang mana mereka faham dalil, mereka faham bahawa kaedahnya adalah cara untuk mereka meletakkan takwilan ini, dalil-dalil yang datang untuk memindahkan makna ini, lam yaqta'u ala wahid minha bikaunihi muradan. Dan mereka tidak memutuskan, mereka tidak meletakkan bahawasanya inilah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak letakkan makna itu kepada satu tu saja. Sebab kaedah takwil ini mereka mengikut kaedah bahasa Arab. Lalu kaedah bahasa Arab ini dia tidak menjamin itulah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka tidak memutuskan bahawasanya itulah makna satu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bikaunihi muradan. Lin idami dalilin yujabu ta'yin dzalik. Kerana tidak terdapatnya dalil yang mewajibkan inilah maksud yang dikehendaki untuk ditakwilkan kepada maksud yang untuk ditakwilkan daripada satu maksud yang zahir. Sebab tu macam saya jelaskan tadi, inilah beza kaedah dia dengan kaedah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka meletakkan apabila mereka mentakwil dengan akal mereka, lalu daripada kaedah takwilan ini mereka mengatakan bahawasanya inilah maksud yang dikehendaki oleh Allah dan inilah maksud yang sebenar-benarnya. Sedangkan ulama khalaf, ulama ahli sunnah, mereka tidak meletakkan inilah maksud yang dikehendaki oleh Allah dan inilah maksud yang sebenar-benarnya maksud. Dia tidak begitu. Dan mereka tidak memutuskan inilah satu maknanya yang ditetapkan kepada ayat ini. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada sebahagian ayat yang ditafsirkan lain daripada ulama lain yang tafsirkan. Ada ulama ni tafsir begini, ada ulama tafsir begitu. Famtana'u ala syahadah ala syahadah ala Allah. Dan mereka menghalang diri mereka itu daripada menunjukkan memberi kesaksian bahawasanya inilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In'idamid dalil, kerana tidak terdapatnya dalil yang mewajibkan. Tidak terdapatnya dalil yang mewajibkan dalam pengetahuan mereka. Wa qalu na'lam anna al-muradu ba'du tilka al-wujuh la az-zahir. Lalu mereka berkatakan bahawasanya kami ketahui bahawasanya inilah sebahagian daripada maksud yang maksud yang boleh difahamilah daripada perkara ini, daripada ayat-ayat ini, tetapi bukanlah maksud yang zahir. Faqalu innal yad tazkuru wa yuradu bihal quwwah. Lalu mereka mengatakan bahawa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan tangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, yadullah fawqa aydihim, itu maka dia memberi maksud yang dikehendaki itu adalah biha al-quwwah wal qudrah. Jadi sebagaimana yang saya dah jelaskan tentang tafsir Ibnu Abbas tadi, dia mentakwilkan makna daripada makna yadun itu kepada makna quwwah wal qudrah. Dan juga boleh juga ditakwilkan kepada makna qudrah, boleh juga ditakwil kepada makna sultah, dan juga boleh ditakwil kepada makna al-hujjah, dan juga boleh ditakwil kepada wal-ghalbah, dan juga boleh ditakwil kepada makna al-izz, dan juga boleh ditakwil kepada makna al-ghani wal-kaf. Jadi, oleh kerana makna bahasa yang lebih layak pada Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak. Contohnya makna yadun. Makna yang pertama adalah anggota, iaitu al-jawarih, iaitu makna yang pertama adalah anggota. Jadi apabila makna tersebut tidak layak bagi Allah, maka dipindahkan kepada makna yang lain, yang mana makna yang lain itu mestilah makna yang tidak menunjukkan kepada kekurangan pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu banyak makna yadun itu, ada makna quwwah, ada makna qudrah, ada makna sultah, ada makna hujjah, ada makna ghalbah dan lain-lain makna itu. Maka ada ulama' dia ambil quwwah, ada ulama' dia ambil qudrah, dan juga ada ulama' dia ambil berbagai-bagai makna lagi. Jadi makna tersebut dia tidak boleh membawa kepada tajsim. Kalau nak diisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makna-makna tersebut tidak boleh membawa kepada tajsim. Wal jarihah. Jarihah itu adalah anggota. Jadi yadun itu juga boleh membawa makna kepada jarihah, anggota. Tetapi oleh kerana anggota itu tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh disandarkan kepada Allah dengan makna jarihah. Maka makna yang lebih tepat itu adalah makna al-quwwah wal qudrah. Walaupun bukanlah itu makna hakikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hanya Allah sahaja yang mengetahui apakah makna dia yang sebenar, dan makna tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun kaedah ulama khalaf, mereka berinteraksi dengan ayat ini, mereka tidak meletakkan, tidak menggazetkan inilah makna yang sebenarnya. Okey. Fayudhafu ila Allah Ta'ala ma la yunaqid at-tauhid. Maka ulama-ulama khalaf ini, mereka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala makna-makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana makna tersebut tidak bertentangan dengan tauhid, iaitu tidak bertentangan dengan makna at-tauhid. Apa maksud makna tauhid? Iaitu apa yang kita belajar dalam maksud wahdaniyah, iaitu maksud wahdaniyah itu adalah mesti ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk jenis kam muttasil dan kam mufasil. Sama ada kam muttasil dan kam mufasil fi zat, kam muttasil dan kam mufasil fi sifat, dan juga kam mufasil fil af'al. Mesti ternafi semua benda tu, barulah perkara tersebut boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ain tazkuru wa yuradu biha al-hifzu wal ri'ayah. Dan mata, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut lafaz mata dalam al-Quran. Lalu lafaz mata itu juga boleh membawa kepada makna al-hifzu, menjaga, menjaga. War ri'ayah, naungan, war ru'yah, penglihatan, wal jarihah, anggota, dan juga beberapa makna-makna yang lain. Fatahmilu ala ma la yunaqidu at-tauhid. Maka diambil makna-makna tersebut yang mana disandarkan makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi makna tersebut mestilah makna yang layak bagi Allah dan tidak bertentangan dengan makna tauhid. Maka kalau diambil makna dia sebagai salah satu daripada anggota pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Maka itulah kaedah ulama khalaf mengambil berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Wal jambu yazkuru, ni banyak lagi lah, berbagai-bagai lah. Okey, makna al-jambu yazkuru wa yuradu bihi al-jarihah. Jadi makna dia juga boleh, al-jambu tu juga boleh membawa kepada makna anggota. Wal hadha wal jiwar, dan juga wal amru wat ta'ah, dan makna-makna yang lain. Fayahmilu ma yaliqu bi sifatillah. Maka makna dia itu diambil apa yang layak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala sahaja dan tidak bertentangan dengan konsep wahdaniyah, konsep tauhid tadi tu, iaitu 5 jenis kam itu. Wal istiwa, maka lafaz istiwa juga yazkuru, maka disebut sebagai wa yuradu bihi al istiqrar. Boleh juga memberi makna istiwa itu dengan istiqrar, iaitu menempati. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wastawat 'alal judi. Jadi dalam lafaz istiwa ada dalil dalam Quran yang lain juga yang menunjukkan bahawasanya istiwa itu menempati. Tetapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, bila dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka lafaz istawa itu adakah layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menempati arsy? Kalau tidak layak untuk menempati arsy, maka dia telah menentang kaedah tauhid. Wala yunaqidu tauhid. Mesti kaedah dia, cara untuk mengambil lafaz ini, maka tidak boleh memberi makna dia kepada makna yang bertentangan dengan tauhid, makna yang bertentangan dengan wahdaniyatullah. Sebab itu lafaz istawa ada tafsiran daripada Al-Quran juga yang meletakkan bahawasanya istawa itu menempati, istiqrar, seperti mana yang berlaku kepada bahtera Nabi Nuh. Wastawat 'alal judi, maka bahtera itu dia tersadai, dia tertempatlah dia, tersadailah dia di atas bukit Judi. Itu kisah Nabi Nuh tu. Dan juga makna-makna yang lain. Maka kaedah ulama khalaf berinteraksi dengannya, maka tidak bolehlah dikatakan interaksi ulama khalaf itu tidak diambil dengan interaksi yang membawa kepada tasbih dan juga bertentangan dengan kaedah at-tauhid. Okey. Wa yadhkuru wa yuradu al-istila' ka qauli syair. Dan juga diberi maksud juga, maksud istawa tadi kepada maksud istilah, meninggi. Meninggi istilah. Jadi meninggi ini juga tidak boleh. Wa qad istawa Bishrun 'ala al-Iraq. Maka telah menempati Bishr itu di atas Iraq. Maka
lafaz istawa ini dia boleh membawa kepada berbagai-bagai makna. Maka makna ini adalah makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi sayf aw dam muhraq. Wa yadhkuru wa yuradu bihi al-irtifa' wal 'ulu. Dan juga boleh memberi makna istawa itu kepada makna al-irtifa', iaitu meninggi. Wal 'ulu, iaitu tinggilah, irtifa' wal 'ulu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Okay? Wal 'ulu yuradu bihi 'ulu min haitsul makan. Dan yang dimaksudkan dengan 'ulu, iaitu maksudnya tingginya. Maksud istawa itu dengan meninggi, yang dikehendaki dengan dia itu adalah ketinggian daripada sudut tempat. Maka adakah layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diisbatkan pada dia makna istawa yang memberi maksud tinggi? Maka kalau ada tinggi pasti ada rendah, maka dia ada perbandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak layak berlaku pada dia perbandingan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berada di tempat yang tinggi. Sebab tempat yang tinggi itu maksudnya daripada sudut tempat. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kewujudan dia, kita tahu bahawasanya kewujudan dia adalah tidak bertempat. Maka oleh kerana dia tidak bertempat, maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dinisbahkan istawa itu kepada makna al-ulu wal irtifa'. Sebab al-ulu wal irtifa' ini hanyalah bagi makhluk sahaja. Seperti mana berlaku kepada Nabi Muhammad ketika mana dia mi'rajkan, dia diangkat ke langit dengan burak, maka dia pergi ke tempat yang tinggi, dia meninggi. Maka dia berubah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Wa 'ulu min haitsu rutbah wal manzilah. Jadi dia berubah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi daripada kaedah-kaedah ini semua, maka wa nulakhis hadza fa naqul, maka kita simpulkan di sini adalah inna mauqifus salaf. Sesungguhnya pegangan salaf wa huwa taslimul mutlaq. Maka inilah pendapat yang paling selamat. Paling selamat, iaitu kaedah yang paling selamat, iaitu dengan mengambil kaedah tafwid, iaitu tidak meletakkan apa-apa makna langsung kepada ayat mutasyabihat ini, dan juga tidak meletakkan apa-apa makna yang ditakwilkan. Maka dia serah sahaja makna pada Allah, dan dia beriman kepada ayat yang diturunkan tanpa meletakkan yadun sebagai tangan, tanpa meletakkan istawa sebagai istiqrar, tanpa meletakkan istawa sebagai julus, tanpa meletakkan istawa sebagai ulu wal irtifa'. Lalu kesemua ini adalah makna-makna yang tidak layak bagi Allah, dan yang paling layak adalah makna menguasai kalau diambil daripada kaedah ulama khalaf. Tetapi daripada khulasah ini dikatakan bahawasanya pendapat ulama salaf adalah, kaedah ulama salaf berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini adalah pendapat yang lebih selamat. Wa adamu istighal bit ta'wil, dan tidaklah golongan salaf ini menyebuk-nyebukkan diri mereka dengan mencari-cari takwil. Ma'a tanzihullah, bersama dengan takwil itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala an kulli ma la yaliqu bi zatihi ta'ala, daripada segala perkara yang tidak layak bagi zat Allah yang maha suci. Amma mauqiful khalaf, adapun pendapat ulama khalaf, adapun kaedah ulama khalaf, adapun pegangan ulama khalaf dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, fa innahum yanzuruna fil ayatil mutasyabihat, maka mereka melihat kepada ayat-ayat mutasyabihat. Fa in kanat la tahtamilu illa ma'na wahidan, kalaulah seandainya ayat tersebut tidak boleh ditanggung daripada makna yang lain kecuali kepada satu makna sahaja, qatta'u bi annahu muradullah, maka mereka berpegang, mereka memutuskan, mereka terus meletakkan bahawasanya ayat tersebut tidak boleh diberi makna dan tidak boleh diberi takwil kecuali makna dia itu hanyalah makna itu hanyalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan semua ayat yang ulama khalaf takwil, tetapi ayat yang boleh ditakwil apabila wujudnya isyarat-isyarat daripada Al-Quran dan juga wujudnya isyarat-isyarat daripada kaedah bahasa. Seandainya ayat tersebut dia tidak ada makna lain selain daripada satu sahaja makna, maka makna tersebut ulama khalaf tidak ambil zahir, maka dia hanya menyerahkan sebulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengatakan bahawasanya inilah makna, tanpa mengatakan bahawasanya makna zahir itu adalah makna hakikat yang Allah kehendaki. Maka itu adalah mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa in ihtamalat ta'wilat iddah
Maka kalaulah seandainya adanya takwilan-takwilan yang terdapat daripada kalam, daripada lafaz-lafaz Al-Quran tersebut tadi itu, maka mereka mengambilnya. Kalaulah ada takwilan-takwilan lain, maka mereka mengambilnya bima la yatanaqud ma'a dalail tauhid, tanpa mereka mencari makna yang bertentangan dengan bukti-bukti tauhid daripada sudut maknanya. Contohnya kata istawa, makna pertama dia julus. Maka julus tu telah menentang kaedah-kaedah tauhid. Maka boleh tak letak istiqrar? Istiqrar pun menentang. Sebab istiqrar itu menempati. Ataupun makna istawa itu juga membawa kepada makna apa lagi? Wastawaj 'alal judi, maka makna tersebut dia menentang kepada dalil-dalil tauhid. Maka itu mustahil bagi hak Allah, lalu mereka tolak makna tersebut. Mereka hanya memberi makna yang boleh dan layak pada hak Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wa qalu na'lam anna al-murad ba'd tilka al-wujuh la az-zahir. Maka golongan khalaf ini mereka mengetahui, mereka mengatakan bahawasanya mereka tahu bahawasanya maksud yang dikehendaki itu adalah makna yang tidak zahir, bukanlah makna yang zahir yang Allah nak maksudkan. Wala yaqta'una ala muradillah ta'ala lin'idamid dalil. Lalu mereka hanya meletakkan menyerahkan sebulatnya makna kepada Allah kalau seandainya tidak ada dalil. Okey, di antara contoh-contoh ayat mutasyabihat saya bagi contoh sikit je. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi dia membawa maksud kepada annallaha subhanahu wa ta'ala mustawlin wa malikin, iaitu kalau ulama khalaf mereka takwil kepada mustawlin, iaitu mereka mentakwil kepada lafaz istawla, menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kedua pula adalah, tengok bawah sekali, baris yang bawah sekali, yaqulullahu ta'ala yadullah fawqa aydihim. Jadi yadullah fawqa aydihim ditakwilkan makna dia kepada begitu juga dengan makna ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Begitu juga dalil fasubhanallazi biyadihi. Maka semua itu membawa kepada makna yadun. Maka mereka mentakwilkan makna dia kepada ai quwwatillah, iaitu dengan makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi wa 'azimi sultanihi, dan juga mereka mentakwilkan kepada makna qudrah, dan juga mereka mentakwilkan kepada makna azim wa sultanihi, iaitu kebesaran pemilikan dia. Okey, contoh yang ketiga pula adalah wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, tengok dekat pertengahan muka surat 126 tu. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wasna'il fulka bi'ayunina. Maka merujuk kepada Allah ada dua biji mata. Okey, wa yaqulu tajri bi'ayunina, maka menunjukkan ada dua biji mata. Wa yaqulu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini, maka menunjukkan adanya dua biji mata. Maka yang dimaksudkan, kalau golongan salaf mereka menyerahkan makna kepada Allah, kalau golongan khalaf mereka memberi maksud kepada al-muradu al-inkishaf at-tam, iaitu merujuk kepada bahawasanya tersingkaplah dengan sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka juga memberi maksud yang lain, wal hifzu war riayah, iaitu penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terhadap makhluknya. Jadi itu takwilan-takwilan, contoh-contoh takwilan yang dilakukan oleh ulama khalaf, yang mana takwilan tersebut dia membawa kepada makna yang selepas daripada makna hakikat dia. Jadi dia membawa kepada mencari, mereka melihat kepada makna selepas daripada dia yang tidak membawa kepada tasbih. Maka itu selari dengan kaedah ulama salaf, selari dengan kaedah yang ditetapkan oleh Al-Quran, mengikut kaedah bahasa. Maka yang lain-lain tu kamu bacalah sendiri contoh dia. Okey, saya rasa cukuplah sekadar tu dulu untuk ayat mutasyabihat, dan kita telah selesai perbahasan mutasyabihat. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Dan saya akan cuba jawab sikitlah.
Okey, maaf bertanya Ustaz, Hazikah tanya, macam mana ayat Quran yang bermaksud dan ketika kami berfirman? Okey, Hazikah. Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia berfirman menggunakan lafaz nahnu, menggunakan lafaz kami. Maka lafaz kami itu bukan menunjukkan adanya banyak Tuhan di sekeliling dia ataupun menunjukkan adanya sifat adanya Allah Subhanahu wa taala itu sekutu. Tetapi yang dimaksudkan kalau mengikut ulama tafsir, mereka memberi maksud bahawasanya kenapa ada sebahagian ayat Allah guna kami, kenapa ada sebahagian Allah menggunakan aku. Iaitu lafaz singular dan plural. Jadi maksud dia apabila Allah menggunakan lafaz kami itu hanyalah untuk merujuk bahawasanya nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang agung. Dia nak memberi maksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan yang mutlak, yang mana tidak, yang maha besar, merujuk kepada makna yang maha besar. Okay? Bukan nak menunjukkan adanya sekutu, tetapi nak menunjukkan kekuasaan dia itu meliputi segala sesuatu. Okey, Daus Hakim, Ustaz, pendapat Ibn Taymiyah sesuatu yang tidak berjirim itu tak boleh wujud. Dalam kata lain, Ibn Taymiyah mengatakan bahawasanya Allah itu berjirim. Maka telah diketahui oleh ulama' pada zaman Ibn Taymiyah, hampir ratusan ulama' yang menentang Ibn Taymiyah dalam masalah akidah dia. Jadi dalam masalah, oleh kerana Daus dah tanya, maka saya jawablah. Saya jawab pun apa yang ulama' jawablah. Jangan kamu kata saya pula yang jawab. Jadi apa yang saya jawab adalah apa yang ulama' sebut. Jadi pendapat Ibn Taymiyah dalam masalah akidah, memang sebahagian ulama' menghukumkan Ibn Taymiyah ni sebagai kufur, iaitu kafir, sebab dia telah mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu Ibn Taymiyah ini di antara ulama' yang hidup pada abad ke-7 Hijrah, yang mana dia telah mengeluarkan dakwaan-dakwaan ataupun pendapat-pendapat yang sangat bertentangan dengan pendapat ulama' Ahli Sunnah dan membawa kepada tasbih. Dan pelopor kepada mazhab Ibn Taymiyah ni ataupun pelopor kepada pendapat Ibn Taymiyah ni kemudiannya dibawa semula oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu anak kepada Abdul Wahhab dan juga adik kepada Sulaiman bin Abdul Wahhab, iaitu Sulaiman bin Abdul Wahhab adalah ulama' besar mazhab Hanafi, tak silap saya, yang mana Sulaiman bin Abdul Wahhab adalah merupakan abang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana Sulaiman bin Abdul Wahhab ni sangat-sangat menentang adik dia. Dia kerana adik dia juga membawa fahaman seperti Ibn Taymiyah yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa Ibn Taymiyah itu banyak, kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa Ibn Taymiyah memang dia bawa pendapat-pendapat yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala itu memang banyak. Jadi sebab itu pada zaman dia itu dia dipenjara oleh ulama, dipenjara oleh Khalifah Ahli Sunnah wal Jamaah pada waktu itu. Okey. Khairul Anam, kalau seorang tu menyebut nama Allah, dia menunjukkan jari telunjuknya di atas, adakah tu boleh dilakukan? Jadi segala perbuatan itu dia merujuk kepada apa yang kita faham, i'tiqad. Jadi kalau nak menunjukkan jari ke atas itu nak menunjukkan al-ulu, iaitu menunjukkan nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, bukan menunjukkan kedudukan Allah, tetapi nak menunjukkan bahawasanya Allah itu adalah meliputi segala, Allah itu adalah melebihi daripada segala sesuatu. Allah itu mempunyai penguasaan dan kekuasaan ke atas segala sesuatu, maka tak ada masalah. Tapi kalau dia nak tunjukkan jari dia ke atas untuk nak menunjukkan kedudukan Allah di atas langit. Sekarang ni kita tengok bumi ni bentuk dia bulat. Okay, bentuk dia bulat. Dan manusia ini hidup di sekeliling bumi. Okay, sekeliling bumi. Jadi kalaulah manusia itu duduk dekat belah bawah, contohnya, manusia itu duduk belah bawah. Bumi ni bulat macam ni, ada orang duduk kat sini, ada orang duduk kat sini, ada orang duduk kat sini, ada orang duduk kat bawah. Jadi kalau manusia itu duduk kat bawah, dia tunjuk ke atas, atas tu kat mana? Kat bawah dia ke? Jadi penunjukan ke atas itu kalau nak menunjukkan bahawasanya maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan daripada sudut kedudukan ataupun tempat, tak ada masalah. Tetapi kalau nak tunjuk ke atas itu nak menunjukkan bahawasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ataupun di atas arasy, maka kufur hukum dia.
Ini apa jawapan daripada ulama. Apa beza golongan mutakallimin dengan golongan mutaakhirin? Golongan mutakallimin ni, kamu ni soalan salah ni Sabri ni, Hafiz Sabri ya. Mutakallimin ni ulama kalam ni ulama akidah. Mutaakhirin ni golongan yang terkemudian. Terkemudian. Dia kalau nak bandingkan mutakallimin mutaakhirin dengan al-awwalin, iaitu golongan yang awal dengan golongan yang akhir. Mutakallimin ni nak bandingkan dia antara mutakallimin ahli sunnah dengan mutakallimin mu'tazilah, mutakallimin syiah. Mutakallimin mana? Mutakallimin ni adalah ulama-ulama akidah. Ada mutakallimin yang benar, ada mutakallimin yang sesat. Jadi kalau disebut mutakallimin tu mutakallimin ahli sunnah ke, mutakallimin mu'tazilah ke, mutakallimin syiah ke? Okay? Itu maksud mutakallimin. Boleh tengok mana dalam kamus Hafiz Sabri. Betul ke kalau kita taubat kemudian ulang dosa tu bermaksud Allah tak terima taubat kita? Ini dah soalan fiqh. Okey. Seseorang itu apabila dia melakukan dosa, lalu kemudian dia bertaubat, lalu dia mengulangi dosa, kemudian dia taubat lagi, lalu dia mengulangi, dan sampailah Abang Jamil mampus. Sorry, gurau ya. Sampailah dia mengulangi, dia buat dosa, lepas tu dia mengulang lagi, dia buat dosa, dia ulang lagi. Jadi penerimaan taubat itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada seorang pun yang boleh berkata bahawasanya taubat dia ni tidak lagi diterima. Sebab Nabi SAW bersabda taubat itu diterima, pintu taubat akan tertutup apabila terbitnya matahari di sebelah barat. Itu je. Jadi selagi mana kita berbuat dosa dan sentiasa mengulangi dosa itu, maka sentiasalah kita bertaubat. Itu adalah lebih baik. Lebih baik daripada tak bertaubat langsung. Buat dosa tiba-tiba mati. Lagi dosa ya. Jadi manusia ni pun memang sentiasalah dia berdosa, dan sentiasalah dia mengulangi dosa itu sama ada dia sedar ataupun dia tidak sedar. Jadi sama ada dia sedar ataupun tidak sedar, dia mengulangi dosa dia, dan sentiasalah manusia itu perlu bertaubat. Tapi kalau dia dah tahu perkara itu berdosa, tapi dia buat juga, maka memang dia berdosa lah. Memang dia berdosa. Tapi dia nak buat juga sebab nafsu dia. Nak buat macam mana? Kita nak cakap macam mana? Kita didik dia je lah. Okay? Kalau tak boleh buat apa-apa, dia ulanglah balik dosa dia. Maksudnya dia bertaubat pun, dia macam ni. Taubat ini, apa maksud taubat? Taubat ini adalah syarat taubat itu. Yang pertamanya, kita tahu syarat taubat ada 3. Yang pertamanya, menyesal di atas perbuatan. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang ketiganya adalah mengembalikan hak kepada yang dizalimi. Jadi kalau seandainya dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, tetapi bertaubatnya itu dengan niat akan datang dia nak buat balik benda tu, maka taubat tu tak terima lah. Faham tak? Sebab taubat ini, syarat bertaubat adalah mesti dia berazam sungguh-sungguh untuk tidak mahu melakukan. Ini kalau dah sampai ulang balik taubat dosa sampailah Abang Jamil mampus, maka kalaulah dia mengulangi taubat dia tu sampai Abang Jamil mampus, maka taubat dia tu dia memang tidak diterima. Kalau seandainya dia tidak ada keazaman untuk dia tidak mengulangi tidak mengulangi dosa dia tu, maka itu barulah menepati syarat taubat, dan syarat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau budak tu disoal oleh gurunya, Allah di mana? Okey, kena faham dulu soalan Allah di mana. Soalan Allah di mana ni adalah bid'ah, soalan yang bid'ah. Tapi bukan bid'ah lah, maksudnya soalan ini dia ada 2 bentuk soalan. Dia ada 2 bentuk soalan. Soalan yang pertama, kalaulah seandainya seorang tu bertanya Allah itu di mana dengan niat dia nak suruh orang jawab Allah tu duduk ke atas langit ataupun duduk ke atas aras, maka orang yang menjawab Allah tu duduk ke atas langit atau duduk ke atas aras, dua-dua kufur. Yang bertanya kufur, yang jawab kufur.
Sebab yang bertanya tu memang dia nak bagi dia nak orang jawab dengan menunjukkan akidah seperti akidah Yahudi, iaitu menunjukkan bahawasanya Allah di langit. Langit ni tempat bagi malaikat. Langit ni adalah tempat kediaman malaikat. Jadi kalau dia nak kata bahawasanya Allah duduk di langit, maka Allah duduk dengan malaikat bersama-sama dengan dia. Okay, jadi kalau dia bertanya itu Allah di mana, maka soalan Allah di mana itu, kalaulah dia bertanya itu dengan niat untuk dia nak betul-betul untuk dia tahu, maka jawapan dia Allah tidak bertempat. Jadi kalau orang yang menjawab, kalau student tu dia menjawab kata, isyarat jari tunjuk ke atas. Tunjuk tu apa kefahaman dia? Kalau kefahaman dia nak menunjukkan bahawasanya Tuhan itu kedudukan dia di atas aras, maka kufur. Tapi kalau kefahaman dia nak katakan bahawasanya maha tingginya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertempat, tapi nak tunjukkan bahawasanya Allah ini maha menguasai, maha tinggi, maha kaya, maka itu tidak ada masalah. Okay? Jadi boleh jadi kufur itu kalaulah budak tu dah tahu bahawasanya Allah itu, dia dah belajar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tidak duduk atas aras. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Tapi dia nak jawab juga Allah tu duduk ke atas aras sebab dia nak dapat masuk muqabalah Madinah kata. Maka kufur lah hukum dia. Kufur hukum dia. Dan bagi orang yang telah pun kufur, wajib untuk dia bukan bertaubat, wajib untuk dia mengucap syahadah dulu baru dia bertaubat. Kalau seandainya seseorang itu telah pun jatuh kufur secara sengaja ataupun tidak sengaja, kemudian contohnya dia kata Allah tu ada dua, contohnya dia kata Allah tu ada dua, ataupun Allah tu duduk ke atas langit, maka dia dah jatuh kufur. Kemudian dia katakan bahawasanya tiba-tiba dia tersedar, dia kata astagfirullahalazim, aku mohon ampun pada Allah. Maka kalaulah seseorang beristighfar selepas pada dia melakukan kekufuran, maka bertambah-tambahlah kekufuran dia. Jadi bagi orang yang telah pun jatuh kufur, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib untuk dia mengucap lafaz syahadah dahulu, barulah dia boleh beristighfar. Dia seolahnya macam ni, seolahnya kita gambarkan orang kafir pergi ucap istighfar. Apa maksud dia? Seolahnya dia macam nak mempermainkan agama Islam. Jadi bagi orang yang telah jatuh kufur, maka wajib bagi dia untuk mengucap kalimah syahadah terlebih dahulu, barulah dia boleh beristighfar. Okey? Okey, nanti nak jawab muqabalah Madinah jangan lupa cakap Allah maujud bila makan. Okey, Amrul Fadir tumpang tanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang akidah Al-Hallas? Okey, Al-Hallas ni dia memang ada isu. Isu dia tak ada masalah. Ni dah tanya panjang ni payah. Okey, dia Al-Hallas ni dia memang ada isu. Jadi ada sebahagian ulama kata dia tak kufur, tapi dia dalam keadaan syatahat. Tapi ada sebahagian ulama kata dia kufur. Okey, jadi saya bawa pendapat yang saya belajar yang paling sahih lah, pendapat yang paling sahih yang saya belajar. Kalau diikutkan ada sebahagian kitab menyebut bahawasanya, saya tak bawa nama kitab dia sebab saya lupa nama kitab dia. Ulama yang hidup sezaman dengan Al-Hallas, ketika mana Al-Hallas mengucapkan ma fi jubati illallah, tidak ada sesuatu di dalam jubah aku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalam tersebut dikatakan oleh sebahagian ulama selepas Al-Hallas dia berlaku dalam keadaan syatahat, iaitu dalam keadaan dia tak sedar. Tetapi ada ulama yang hidup sezaman dengan Al-Hallas, selepas daripada Al-Hallas kembali daripada fana kepada baqa' tersebut, Al-Hallas tidak menarik kalam dia, sehingga diarahkan oleh pemerintah untuk menarik kalam dia, dia tidak menarik. Lalu kerana itu pemerintah yang ada pada waktu itu adalah berakidah dengan akidah ahli sunnah. Mereka mengambil keputusan untuk memancung Al-Hallas kerana akidah yang dia bawa dan dia tunjukkan kepada orang awam adalah akidah tajsim. Jadi dalam situasi ini kita pun tak tahu nak ambil yang mana satu. Okay. Ada ulama kata pada zaman itu Al-Hallas dia memang tak tarik kalam itu. Tapi ada orang kata dia tak sempat tarik, ataupun ada ulama kata
perkara tersebut berlaku ketika mana dia syadhad. Walau bagaimanapun nak cerita tentang masalah ulama ni, kita kena tahu bahawasanya ulama Al-Hallas ni dia adalah ahli sufi, ahli ibadah. Jadi nak cerita tentang orang ni payah. Kita nak cakap dia ni siapa susah. Nak cakap dia ni kufur pun susah. Tapi kita kena faham bahawasanya akidah itu dihukum secara zahir. Jadi kalau akidah itu dihukum secara zahir. Jadi kalau akidah itu dihukum secara batin, susahlah. Maka orang munafik semua tak dikira sebagai kafir lah, dikira sebagai muslim lah. Tapi kenapa orang munafik dikira sebagai kafir di akhirat kelak? Sebabnya akidah ini dihukum secara zahir. Kenapa orang munafik tidak dihukum di dunia? Sebab orang munafik dihukum di dunia, zahir dia mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi batin dia tak ada siapa yang tahu. Tetapi Al-Hallas apabila dia telah mengeluarkan kalam kufur, maka dihukumkan ke atas Al-Hallas itu dengan pancung itu adalah disebabkan dihukumkan ke atas kalam dia yang zahir. Sebab tu dihukumkan sebagai pancung. Jadi apa yang berada di batin dia kita tak tahu. Jadi dia dihukum, adakah dia mukmin ataupun dia kafir, kita tak tahu. Sebagai orang yang nak mengambil jalan tawassut, jalan pertengahan, kita cakap kita tak tahu saja apa hukum dia di akhirat kelak. Tetapi di dunia memang layak diterima hukuman itu adalah disebabkan oleh, memang layak diterima, dia dihukumkan oleh pemerintah pada waktu itu adalah disebabkan kalam dia mengeluarkan kalam yang kufur, yang mana boleh membawa kepada tasbihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, dan perkara tersebut diketahui oleh seluruh orang awam. Maka layaklah dia dihukumkan dengan hukum sebegitu kalau dihukumkan secara zahir. Itu kena faham kat situ. Jadi sebab itu orang munafik zaman Nabi, seorang pun Nabi tak pancung. Sebab apa? Sebab setiap orang itu dihukumkan mukmin dia itu adalah daripada sudut zahir dia. Tapi kalau nak ceritakan Al-Hallas ini, sememangnya Al-Hallas ini ada ulama yang sezaman dengan dia menceritakan bahawasanya Al-Hallas ni memang kufur kerana dia tidak tarik walaupun selepas dia kembali daripada fana' tu. Selepas kembali daripada syatahat tu, latahan orang sufi katanya. Okay, jadi wallahu alam, kita pun tak tahu. Jadi kaedahnya mudah aja. Kita ambil apa yang dihukum secara zahir sahaja oleh pemerintah pada waktu tu. Okay, wallahu alam. Ada lagi soalan? Kalau tak ada dah, cukuplah sekadar tu dulu. Jadi saya akan buka sekali lagi saya akan buka sekali lagi untuk scan QR code ni. Jadi cepat-cepatlah cepat-cepat sebab saya ni pun dah pukul 12 lebih. Jadi wallahu alam, kita tamatkan pengajian kita pada hari ini dengan salawat dan juga tasbih kafarah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau apa-apa lagi nanti tanyalah minggu depan ataupun kalau esok sempat saya sambung. Esok saya takut saya ada hal. Kalau tak ada hal apa-apa saya akan maklumkan semula. Saya akan maklumkan kita kalau saya tak ada makluman apa-apa, so kelas esok berjalan seperti biasalah. Kalau ada makluman, nanti saya akan maklumkan awal-awal kata kelas batal atau tak batal. So sebenarnya kelas kita pun dah nak habis dah. Jadi tinggal lagi bab kenabian sahaja. Jadi insya-Allah dah tak lama dah, dan kamu pun dah nak exam lagi sebulan. Jadi buat yang terbaik, dan tugasan jangan lupa siapkan secepat mungkin dan hantar melalui UKM Folio tugasan berkumpulan tu, dan nanti kita akan buat peperiksaan pertengahan nanti selepas saya bincang dengan Ustaz Rahman nanti Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas ini saya akan buka satu live lagi untuk scan QR code Okay. Assalamualaikum.